Kita ada kes di sini. Yes, doktor. Morning, Dr. Shah. Morning, Dr. Lela. Morning, staff. Shah, what case is this? Hadi Harun, 24 tahun, Malay gentleman. MVA yesterday at 7 a.m. Accident kereta dengan motor. Sustained severe head injury. DCS already at 3 on admission. This is CT scan? Yes, doctor. Looks bad. Intracerebral bleed, gross cerebral edema. Has the neurosurgical people seen? Yes, they decide no surgery. Any sedation? No sedation so far, Staff, doctor. minta touch, staff. No sedation, huh? Yes. Okay. Oh, yes. Pupils. Thanks. Okay. BP pun nampak stable. Any inotropes? Just a low dose dopamine. Staff, how was he? Any cough, any care? Pagi ni I baru je buat suction. So far memang tak ada cough, tak ada gag. Kita ada plan nak buat brain dead test dalam pukul 11 kejap lagi. I think, yes, it looks like brain death. Okay, have we spoken to the family? Sorry, doktor. Actually, family baru saja balik. Dia cakap dia nak mandi sekejap, semua nak rehat. Dalam pukul 10 nanti dia datang balik. Alah, I will be in OT lah, Shah. Oh. I'm covering OT today. Can you talk to the family? Sure, doctor. No problem. I'll talk to them. All right. Okay, thanks, sister. Good Thanks, luck, Dr. Shah. Lela. Thank you. Let me know. All right, then. Macam mana dengan anak saya, doktor? Makcik, saya minta maaf. Kami tak dapat selamatkan Adi. Doktor, bagaimana dengan keadaan anak saya Hadi tu? Pakcik bertenang. Saya faham perasaan pakcik dengan keluarga buat masa ni. Jadi, Hadi dah tak ada lagi ke, doktor? Minta maaf, pakcik. Buat masa ni, kami syak Hadi mengalami kematian otak. Ya Allah, ada otak. Awak ni doktor ke apa? Kalau badan dia masih bergerak, mana ada dia mati? Bang, bawa tenang ni bang. Bagi saya cakap dengan doktor sekejap ya. Hai doktor, saya pakcik kepada Hadi. Encik, Daud. macam ni Encik Daud. Hadi dimasukkan ke hospital sebab mengalami kemalangan motosikal. Saya di sini dengan doktor-doktor lain dah cuba nak menyelamatkan nyawa dia. Tapi tak dapat. Kami gagal. Jadi kat sini kami syak dia mengalami kematian otak. Tapi doktor, tadi kami tengok Hadi masih bernafas. Ya betul. Sebab jantung dia masih berfungsi dengan bantuan alat kecemasan. Sebab itu dia boleh bernafas. Tapi sebab dia tak bagi respon dengan ujian-ujian yang kita orang lakukan, jadi kami syak dia mengalami kematian otak. Doktor, masih ada harapan kan untuk Hadi terus hidup? Cik salah faham ni. Okey doktor. Kalau soal duit bukan isunya, kami nak pastikan doktor boleh selamatkan Hadi ataupun tidak. Kalau tidak, kami akan transfer Hadi ke hospital lain. Bukan macam tu, Cik. Doktor, doktor tengah merawat anak saya.
ini keluarga Hadi Harun, pesakit unit rawatan rapi. Ya, doktor. Saya Dr. Lila, pakar perunding bius yang menjaga Hadi di unit rawatan rapi. Boleh saya tahu nama puan? Saya ibu dia Khadijah. Dan ini suami saya Harun. Dan ini anak saya Zurin. Zurin. Dan yang ni? Oh ya, ini adik saya Daud. Pakcik kepada Hadi. Okey, yang ini staf nurse cantik. Dia lah jururawat yang menjaga Hadi di ICU. Doktor, bagaimana dengan keadaan anak saya Hadi? Inilah yang saya nak bincangkan dengan keluarga. Tapi mari kita duduk dulu. Okey, ini ya, Cik Harun, Puan Khadijah, Zurin, Cik Daud. Sekarang ni apa yang keluarga tahu tentang keadaan Hadi? Ada tak sesiapa yang ada bercerita atau bercakap kepada keluarga? Kami diberitahu oleh jururawat sedikit mengenai keadaan Hadi. Dia kata Hadi tak ada respon. Namun dia suruh kami menunggu penjelasan terperinci dari doktor. Tapi semalam masa saya tengok dia, saya nampak dia bernafas. Dan jari dia pun bergerak juga. Puan tahu kan yang Hadi kemalangan jalan raya semalam, pagi semalam. Bila dia masuk, dia memang tenat. Dia telah mengalami kecederaan otak yang teruk. Ada pendarahan, otaknya dah bengkak. Dan pada waktu dia masuk pun memang koma teruk. Doktor pasti ke yang kita sedang berbincang pasal anak saya Hadi? Sebab saya tengok motorsikalnya taklah teruk sangat. Tapi mengapa berlaku pendarahan di kepalanya? Sebab kemalangan tu tak melibatkan kepalanya sangat. Abang, biarlah doktor habiskan cakap dia dulu ya. Cik Harun, sememangnya Hadi mengalami kecederaan yang teruk. Memang ada pendarahan. Bila dia masuk hari semalam, kita telah buat satu ujian CT scan. CT scan ini macam X-ray dan dia telah menunjukkan memang dalam otak Hadi ada pendarahan dan ada bengkak. Mungkin staff nurse, you dapatkan laptop tu ada CT scan dia. Mungkin kalau saya boleh tunjuk pada Cik Harun, pada Puan Khadijah, mungkin dapat memahami apa yang saya maksudkan. Okay. Shanti Pasmidat? Ya. Okey, apa yang saya nak tunjukkan ini, kita panggil CT scan. Ini adalah macam X-ray kepala dan dia menunjukkan keadaan dalam kepala. Jadi apa yang macam inilah kan, kita ambil gambar, kita ambil dan kemudian bila kita ambil tadi, kita nampak. Jadi bayangkan yang ini kepala Hadi tengah baring dan ini muka Hadi di atas. Okey? Macam ambil dari sini. Dan nampak tak ni? Ini adalah tulang rangka kepala. Dan dalam ni adalah otak. Otak. Nampak tak otak tu begitu bengkak hingga kan nampak sempit, tak ada ruang. Dan yang putih-putih ni adalah pendarahan. Dia ada darah di dalam otak dia dan juga otak tu bengkak hingga tak ada ruang langsung. Dia boleh bayangkan begini, tekanan dalam kepala akan meningkat begitu tinggi dan ini boleh menjejaskan aliran darah yang membawa oksigen ke otak. Otak tak dapat oksigen, dia akan tambah lebih bengkak. Dan akhirnya kalau dia tak dapat oksigen langsung, dia boleh mati. Macam mana doktor kata Hadi dah mati, sedangkan dia masih bernafas? Cik Daud, itu bukan Hadi yang bernafas. Itu mesin yang memberi pernafasan. Bila seseorang itu mati otak, dia tidak akan menunjukkan apa-apa tindak balas. Dan Cik Harun, Puan Khadijah, Zurin, Cik Daud, Hadi memang tidak menunjukkan apa-apa tindak balas. Jadi kita memang mensyaki yang dia mati otak. Kita akan buat ujian untuk mengesahkan betul atau tidak Hadi mati otak. Ujian ni kita akan buat 2 kali.
Dan doktor yang melakukannya pun adalah doktor pakar. Kalau ujian pertama menunjuk mati otak, kita akan buat ujian kedua 6 jam kemudian. Dan kalau kedua-duanya menunjukkan mati otak, kita akan mengesahkan kematian otak. Dan Cik Harun, kalau kita sahkan kematian otak, kita akan mengesahkan kematian Hadi telah meninggal dunia. Dan kita akan berhentikan mesin pernafasan. Jadi sekarang ni, kita mensyaki kita perlu buat ujian ini. Ujian ini tidak membantu, tetapi hanya nak mengesahkan betul atau tidak Hadi mati otak. Kalau ujian menunjukkan ada tindak balas, kita akan terus memberi sokongan. Tetapi kalau disahkan mati otak, kita akan sahkan kematian dan kita akan berhentikan mesin. Kalau ujian pertama dah selesai, jadi kami minta izin anak kami tu bawa balik. Bila doktor tak sanggup kami melihat jenazahnya diseksa. Minta maaflah Cik Harun. Walaupun kalau tes pertama menunjukkan Hadi mati otak, kita masih lagi perlu menjalankan tes kedua untuk pengesahan. Barulah kita boleh berhentikan mesin pernafasan selepas itu. Jadi, kita akan jalankan ujian pada pukul 11 nanti. Selepas itu, kita akan berbincang dengan keluarga lagi nak beritahu keputusannya. Cik Harun, Puan Khatijah, Zurin, Cik Daud, faham apa yang saya cakapkan? Ada apa lagi nak tanya? Tijah, kau nak tanya apa-apa, tanyalah. Doktor, bolehkah kami tengok Hadi? Memangnya boleh. Keluarga nak baca Yasin, nak peluk ke, nak cium ke, nak boleh. Tapi janganlah terlalu ramai ya. Dan pastikan cuci tangan sebelum dan selepas pegang Hadi. Sebab kita tak nak jangkitan kuman merebak. Nanti staf nurse cantik boleh bawa keluarga ke Hadi. Terima kasih, Jadi doktor. saya minta diri dulu dan simpati saya. Okey. Ya, silakan. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Maaf Cik, kami telah pun jalankan ujian sebentar tadi. Sekarang ni doktor tengah menunggu Encik sekeluarga untuk memberi keputusannya. Silakan Cik. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Harun. Oh, terima kasih Zurin. Okey, Puan Khatijah, Cik Harun. Kita telah pun menjalankan ujian pertama tadi. Dan sememangnya kita dapati Hadi mati otak. Takziah saya. Kita akan masih lagi buat tes kedua pukul 6 nanti. Masa itu hanya untuk mengesahkan dan kemudian kita akan sahkan kematian. Masa itulah kita boleh berhentikan mesin.
Tapi sini, saya nak tanyalah. Walaupun Hadi dah tak ada, arwah dah meninggal, tetapi organnya masih lagi dalam keadaan yang boleh digunakan. Organnya seperti jantung, hati, buah pinggang. Pernah tak dengar tentang derma organ? Derma organ? Itu tak boleh, doktor. Macam mana kita nak kebumikan jenazah dalam keadaan tubuh dia dah kosong? Ini tak betul ni. Ayah, Ibu, Pakcik, Hadi ada menyatakan hasratnya yang dia nak menderma organ. Dia ada tulis dalam diary dia. Surin ada baca. Surin, bukankah derma organ tu salah di sisi agama? Surin terjumpa diary dia, Ibu. Surin tak sengaja. Tapi dia memang berniat dan berhasrat untuk menjadi seorang penderma. Dia kata dia boleh tolong ramai orang. Puan Khatijah, Zurin, Cik Harun, ini bukan paksaan. Pendermaan organ ni mestilah dengan keredaan keluarga. Tapi apa yang saya dengar dari Zurin, nampaknya Hadi ni seorang yang baik. Dan sememangnya pendermaan organ dapat menyelamatkan ramai pesakit-pesakit yang memerlukan, yang menunggu begitu lama untuk mendapatkan sinar hidup yang baru. Walaupun yang Cik Daud kata dia lumpuh, sebenarnya tidak. Pendermaan ini akan dilakukan seperti untuk orang yang hidup. Dan apa yang ditermakan itulah yang akan dia ambil. Kita tak ambil apa lebih daripada itu. Dan organ-organ ni memang dapat menyelamatkan nyawa. Dan Puan Khatijah kata, adakah agama membenarkan? Sememangnya kita dah ada pun fatwa yang membenarkan. Ini saya ada bawa buku, mungkin Puan Khatijah boleh baca dulu.